wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fatihil lima uligh wa khatimin lima sabaq nasiril haqqi bihaqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat kehidupan, nikmat iman Islam yang Allah Taala kurniakan kepada kita, yang dikasihi kepada Puan Zulfatul Husna binti Zakaria, penolong pegawai daerah Penang. Terima kasih kepada pengurusi majlis dan seluruh kaki tangan kerajaan daerah Penang. Jadi alhamdulillah, dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, dengan ketentuannya pada ketika azali, dan pada hari ini kita bertemu dalam majlis silaturahim, majlis ilmu, iaitulah kita sama-sama memperingati diri kita perkara-perkara yang berkaitan dengan Ramadan. Jadi alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberi nikmat kepada kita pada tahun ni. Pada hari ni 11 Ramadan, kita sama-sama mengikuti menghayati hadiah yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Nikmat yang Allah Taala kurniakan, nikmat yang aku kurniakan, sekiranya kamu syukur, maka Allah Taala sebut akan ditambah nikmat itu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi Ramadan ni adalah nikmat yang Allah Taala kurniakan kepada kita. Sekiranya kita menggunakan nikmat ini, mensyukuri nikmat ini dengan baik, maka Allah Taala akan tambah kepada kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat Al-Quran, qala Allah Taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, hei sekalian orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, difardukan kepada kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti mana difardukan kepada umat-umat yang terdahulu. La'allakum tattaqun, dengan puasa itu pasti kamu akan dapat takwa, iaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Taala perintahkan puasa ni pada tahun yang kedua hijrah. Nabi SAW diutuskan menjadi Rasul pada ketika umur 40 tahun, seperti yang kita maklum. Kemudian berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah ketika baginda berusia 53. Duduk di Mekah selepas dilantik menjadi Rasul 40 sampai 53, 13 tahun. Kemudian berhijrah ke Madinah. Pada tahun yang kedua hijrah lah difardukan puasa kepada umat Islam. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang yang beriman. Maknanya perintah ni diperintahkan kepada orang yang menghayati keimanan. Dengan imanlah kita menunaikan ibadah puasa. Itu pentingnya tarbiyah keimanan. Dengan imanlah kita berpuasa. Jadi perintah puasa ni seperti diperintah kepada umat-umat yang terdahulu, tapi lain-lain cara.
lain-lain syariat. Umat Nabi Musa puasa juga, tapi boleh makan, boleh minum, dengan syarat tak boleh makan, tak boleh minum makanan yang dimasak, yang kena api, yang dimasak dengan api itu tak boleh makan. Tu umat Nabi Musa alaihissalam. Umat Nabi kita, daripada naiknya fajar sehingga terbenamnya matahari, tak boleh makan, tak boleh minum apa sahaja perkara. Ini syariat kepada umat Nabi kita. Jadi yang kita nak, yang ujungnya la'allakum tattaqun, puasa tu pasti kamu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dia takwa? Imtisalul awamil wajtinabin nawahi. Buat apa yang Allah Taala suruh dan tinggal apa yang dilarang. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak dusta. Tetapi sebab apa kita tengok ramai orang yang puasa tapi dalam masa yang sama mengerjakan kemaksiatan, tak semayang, tak tutup aurat dan seumpamanya. Maka Imam Ghazali, Hujjatul Islam, Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, dia menghuraikan puasa itu terbahagi kepada tiga martabat ataupun tiga kumpulan orang yang melaksanakan puasa. Yang pertama, martabat awam. Kalau puasa hak ni, martabat yang pertama ni, dia tak akan datangkan apa-apa kesan kepada diri dia. Dia tak rasa kemanisan penghayatan puasa itu. Dia hanya menahan diri daripada lapar dan dahaga sahaja. Kalau tak semayang, terus tak semayang. Kalau melakukan kemaksiatan, terus melakukan kemaksiatan. Na'udzubillah. Ini yang pertama. Dia hanya menahan diri daripada lapar dan dahaga sahaja. Yang kedua, peringkat puasa ni, puasa orang yang khawas. Macam mana dia puasa? Ni orang yang akan mendapat kejayaan di dalam puasa dia. Yang ni dia melakukan dua jenis puasa. Yang pertama puasa zahir dan yang kedua puasa yang roh. Kita ni ada dua, badan dengan roh. Begitu juga ibadat, dia ada hak zahir, dia ada hak yang roh. Puasa zahir menahan diri daripada lapar dan dahaga. Apa roh puasa dia? Yakni menahan diri daripada melakukan kemaksiatan. Ini peringkat yang kedua. Orang yang kedua, iaitu dinamakan kategori khawas, yakni mereka berpuasa dan sekaligus dia tak melakukan perkara-perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mata dia jaga tidak melihat perkara-perkara yang haram. Telinga dia tak mendengar perkara yang haram. Kaki dia tak melangkah tempat yang haram. Tangan dia tak melakukan perkara yang haram. Lidah dia tak berkata-kata perkara yang haram. Hidung dia tak cium perkara yang haram. Perut dan kemaluan dia tidak terlibat dengan perkara haram. Ini puasa orang yang insya-Allah akan mendapat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena berusaha supaya kita memelihara akan dua ibadah. Yang pertama puasa zahir, iaitu kita tak makan dan tak minum. Dan yang kedua, kita berpuasa yakni menjaga 7 anggota kita tidak melakukan kemaksiatan. Di peringkat yang kedua. Dan yang ketiga, ni yang paling baik, iaitulah puasa orang khawasul khawas. Ni martabat iman dia tinggi. Macam mana puasa khawasul khawas? Yang pertama, dia tak makan dan tak minum. Dan yang kedua, dia tidak melakukan perkara-perkara yang haram. 7 anggotanya tidak terlibat dengan perkara haram. Dan satu lagi syarat dia,
iaitulah hati dia jaga tidak terlibat dengan perkara yang haram, dan dia sentiasa menjaga hatinya supaya sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala. Ni dia akan mendapat kemanisan iman. Dia akan dapat menghayati kemanisan iman. Jadi kita kena usaha kepada paling tak ada yang kedua, dan paling eloknya martabat yang ketiga tadi, iaitu khawasul khawas. Baik. Yang pertama, untuk mendapat kejayaan ni, kita selalu mendengar tazkirah, majlis-majlis ilmu. Kita balik kerja, lepas tu kita pergi masjid dengar kuliah. Kadang-kadang tiap-tiap malam kita mengikuti kuliah. Tapi kadang-kadang hati kita tak boleh merasai apa itu kemanisan iman, halawatul iman, kemanisan iman. Apa itu kemanisan dalam menghayati ihsan dan menghayati agama. Maka kita perlu menjaga hati kita. Itulah Allah Ta'ala buat puasa ni untuk mendidik kita. Allah Ta'ala buat puasa ni untuk mendidik kita. Dengan keimanan itulah kita mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, dan dengan puasa itulah mendidik kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Mudah untuk kita ni melawan hawa nafsu kita ketika kita ni berpuasa. Nak kata ke orang, ingat aku ni puasa. Nak tengok benda haram, aku ni puasa. Mudah untuk kita mendidik diri kita untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi kita pi kepada hati kita. Nabi SAW diutuskan untuk mendidik dua. Yang pertama zahir, dan yang kedua batin seseorang. Dan lebih sekali iaitulah roh batin kita. Kan kita lah ni dekat nak raya, kita nak beli baju raya, kita pergi kat kedai-kedai, kita tengok patung, pebuh baju elok-elok, tengok-tengok keras. Orang pegang pun tak apa, sebab dia tak ada roh. Tu sarung orang panggil jasad. Tetapi apabila dimasukkan roh, inilah yang dinamakan insan. Maka roh kita ni di alam zuriat dulu bersih dan kenal Allah Subhanahu wa taala. Kita ni telah melalui dua alam, dan sekarang alam yang ketiga. Yang pertama alam zuriat, alam roh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alastu bi rabbikum. Allah Ta'ala dah tanya dah semua roh-roh kita, benih-benih kita ni, adakah aku ni Tuhan? Alastu bi rabbikum? Qalu bala. Bahkan kita ni mengaku kamu adalah Tuhan kami yang sebenar. Sebab apa? Sebab roh tu suci, roh tu bersih, roh mengenal Allah Subhanahu wa taala. Semua kita anak Adam ni dah mengaku Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Termasuk saudara-saudara kita yang bukan Islam. Dulu ni mereka dah mengaku Allah Tuhan. Tapi apabila roh dimasukkan ke dalam jasad yang bercampur dengan nafsu, maka oleh kerana itulah dihijab ataupun terdinding kita ni daripada mengenali Allah Subhanahu wa taala. Tu kalau orang bukan Islam, kalau dia mati kanak-kanak sebelum daripada balik, maka hukum akhiratnya ahli syurga. Hukum dunia tanam ikut mak pak dia, tapi akhirat dia ni ahli syurga. Sebab dia mati sebelum balik kerana matinya di atas agama fitrah. Dia telah mengaku Allah Tuhan di alam zari dulu.
Tetapi apabila dia mai ke dunia, dimasukkan roh ke dalam jasad dia, roh bercampur dengan hawa nafsu, maka oleh kerana inilah kita terdinding dan terhijab daripada mengenali Allah Subhanahu wa taala. Maka datangnya Rasul, alhamdulillah, makhluk Allah Taala ni 3 jenis, 3 kumpulan. Yang pertama haiwanat, binatang. Allah Taala tak buat kita binatang. Allah Ta'ala memuliakan akan kejadian anak Adam. Walaqad karamna bani Adam, telah memulia oleh kami akan kejadian anak Adam. Allah Ta'ala tak buat kita binatang. Binatang ni tengok lembu, kepala dengan perut dia sama ya. Kita kepala tinggi sekali, manusia ni kepala duduk atas, perut duduk bawah. Lembu ni kepala dengan perut sama, fikir hidup dia makan Mangkit cari makan, nak tidur pun makan kerja dia. Nah, ini golongan yang dinamakan haiwanat. Yang kedua jamadat, benda-benda beku, kayu, batu, besi. Tuhan tak buat kita macam kayu, macam besi. Allah Ta'ala jadikan kita daripada golongan yang dinamakan uqala, yang memiliki akal fikiran. Makhluk Allah ada akal 3: jin, malaikat dan manusia. Jin tak nampak, ada nafsu, ada akal. Manusia nampak, ada nafsu, ada akal. Malaikat tak ada nafsu. Jadi Allah Ta'ala buat kita ni zahirnya dapat dilihat, kemudian ada akal dan ada nafsu. Maka akal ni Allah Ta'ala berfirman, qala Allah Ta'ala fa'tabiru ya ulil albab, fikir olehmu hai orang yang memiliki akal fikiran. Allah Ta'ala suruh fikir. Jadi Nabi SAW diutuskan untuk mendidik kita. Yang pertama, Allah Ta'ala jadikan kita manusia. Alhamdulillah, manusia ni ramai. Umat Nabi Adam, umat Nabi Idris, umat Nabi Nuh. Allah Ta'ala jadikan kita umat Nabi SAW. Banyak kelebihan. Di antaranya kita buat dosa ditangguhkan, tak diazab terus. Umat dulu apabila mereka melakukan kesalahan terus diazab. Umat Nabi Lut diazab, yang kita boleh lihat di Jordan. Umat Nabi Saleh dan umat-umat yang lain apabila buat dosa terus diazab. Tapi umat Nabi SAW oleh kerana mulianya Rasul, mulia sampai kita. Buat amal sikit digandakan banyak, buat dosa tak diazab lala, untuk memberi kepada kita peluang untuk bertaubat. Kemudian umat Nabi ni banyak, ada Islam, ada yang tak Islam. Allah Ta'ala jadikan kita Islam. Islam ni pun banyak jenis. Ada yang taat, ada yang tak taat. Allah Ta'ala jadikan kita ni yang taat. Yang taat ni pula banyak kategori. Ada yang tak belajar, ada yang belajar. Allah Ta'ala buat kita orang yang belajar. Alhamdulillah. Jadi Allah Ta'ala utuskan Nabi untuk mendidik 2. Yang pertama zahir, yang kedua batin kita. Lah ni orang Islam, dia banyak ambil hak zahir, semayang, puasa, tapi dia tak pi kepada batin, dia tak menjaga akan roh dia. Oleh kerana itulah umat Islam rosak. Umat Islam berpecah. Umat Islam tidak kuat. Umat Islam hanyalah ramai tetapi tidak mengerunkan musuh, kerana kita mengambil zahir syariat sahaja. Tu kata Imam Ghazali, kalau puasa semata-mata puasa zahir, tidak akan dapat perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena ambil kedua-dua zahir dan batin kita. Jadi puasa ni kita kena pi kepada kedua-dua. Yang pertama menahan diri daripada lapar dan dahaga, kemudian menjaga 7 anggota kita dalam puasa ni tidak melakukan kemaksiatan. Ini madrasah Ramadan.
untuk mengeluarkan kita daripada bulan Ramadan ni sebagai insan, sebagai hamba Allah yang sebenarnya hamba. Baik. Jadi perkara ni perlu kita pergi kepada roh. Perlu kita pergi kepada penghayatan roh, rohani. Macam mana? Contoh, satu kampung tu dia ada tok guru. Orang lain duk main mengaji, orang lain duk main mengaji, kita tak mengaji. Kita nampak tok guru ni Pak Long kampung kita ya. Kita tak nampak dia sebagai tok guru. Kita tak rasa berharga pun dekat dia. Kita tak rasa macam mana pun dekat dia. Tapi orang lain daripada Kuala Lumpur, contohnya daripada Perak, daripada luar, pakat duk main berimpun mengaji. Ni kita kena tilik kepada dua perkara. Begitu juga orang duk pergi Mekah. Kita ni daripada Malaysia, daripada Kedah dan seumpamanya pergi ke Mekah, nak iktikaf dalam Masjidil Haram, nak banyakkan amalan di tanah haram, nak banyakkan umrah, nak banyakkan kita tawaf sunat, kerana kita pergi dengan mata hati keimanan. Tapi orang-orang hadut menyega kot tu, dia tak pergi pun ke Kaabah. Apabila orang bang Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia ketuk-ketuk kedai, dia hafal jadah sembahyang tepi kedai dia. Kita ni punya pulun pi, kalau boleh nak duduk dekat-dekat dengan Kaabah. Inilah yang perlu kita hayati dengan hadiah Ramadan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Ini bukan acara tahunan, ini bukan adat kebiasaan. Ramadan ni adalah bulan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, Sayyidul Ayyam, penghulu kepada sekalian bulan. Alhamdulillah, Allah Ta'ala bagi kepada kita untuk dapat lagi kita ni hidup dan menghayati dan mengimarah dan menghidupkan Ramadan. Alhamdulillah. Jadi bulan Ramadan ni seperti yang kita maklum, Syahrul Ramadan, Syahrul Barakah, Syahrul Ibadah, bulan berkat, bulan ibadah. Banyak lagi nama-nama Ramadan ni yang seperti kita maklum. Sembahyang sunat di bulan Ramadan seperti pahalanya seperti mendapat pahala fardu. Hak kita buat yang fardu kewajipan digandakan kepada 70 kebajikan. Macam tu 70 kali kita sembahyang. Tu kita kena menghayati betul-betul, kita kena hidup betul-betul bulan Ramadan ni. Sedekah bulan Ramadan, kalau sedekah sunat, pahalanya seperti mendapat sedekah yang wajib. Kalau kita buat yang wajib, digandakan kepada 70 kali ganda. Bulan lain sedekah RM1 dapat 10, tapi bulan Ramadan sedekah RM1 dapat 70, digandakan kepada 700 kali ganda. Itu yang kita kena hidup dengan mata hati keimanan. Kita kena hidup dengan mata hati keimanan untuk menghidupkan Ramadan ni. Jadi kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala tak mampu, dengan semangat kita tak mampu, melainkan kena minta bantuan Allah, pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lemah beribadah, banyakkan perkataan la haula wala quwwata illa billah. La haula, tidak daya upaya untuk menolak kejahatan, kemungkaran, kemaksiatan, wala quwwata, tak mampu untuk melakukan ketaatan, kebaikan, kebajikan, illa billah, melainkan dengan bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita lemah, perbanyakkan la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah.
Baik. Jadi moga-moga Ramadan kali ini kita buat betul-betul. Kita ada baki lagi. Kita masih ada baki lagi di bulan Ramadan ni. Anggap Ramadan kali ni barangkali kita tak sempat hak kali lain. Kalau sempat alhamdulillah. Takut-takut tak dan. Untuk Ramadan yang akan datang takut kita tak sempat. Maka oleh kerana itulah berbaki lagi beberapa belas hari ini kita minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk membantu kita. Bukan sahaja zahir puasa kita, bahkan kita menjaga 7 anggota kita daripada tidak melakukan kemaksiatan. Kita minta bantuan Allah Subhanahu wa taala, moga-moga dengan tarbiyahnya Ramadan pada tahun ni akan mendidik diri kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang sebenar-benar kehambaan. Baik. Jadi untuk mendidik hati kita, kita kena jaga 7 anggota kita. Mata, telinga, hidung, lidah, perut, kemaluan, kaki dan tangan. Kalau mata tengok perkara haram, hati kita akan terlibat dengan dosa. Maka hati kita akan mendapat kesan. Dia virus dosa tu, dia meduk kat hati kita. Buat dosa, hati hitam. Buat dosa, hati hitam. Makin dia seperti umpama cermin. Cermin tu kalau kita duk biar, duk lama-lama dia gelap, lama-lama kita nak tengok muka kita pun tak nampak. Begitu juga hati kita. Begitu juga hati kita. Jadi tiap-tiap kita ni ada hati. Dan sakitnya hati ni akan menyebabkan yang lain pun akan sakit. Na'udzubillah. Apa tanda-tanda yang kita nak tahu kata hati kita ni sakit ni? Senang ya. Yang pertama, kita semayang. Kalau tak boleh khusyuk, tak ingat Allah Ta'ala tu, hati kita sakit. Hati kita sakit. Moga-moga dengan Ramadan tarbiyah ni lah kita menggarap, kita mencanai, kita membasuhi hati-hati kita ni. Allah Ta'ala buat puasa untuk mendidik kita menahan hawa nafsu. Menahan hawa nafsu itulah menyebabkan hati kita ni jadi lembut. Maknanya kalau kita semayang 5 minit, kadang-kadang boleh ingat Allah seminit, 4 minit lagi dia ingat macam-macam. Dia ingat nak beli baju raya, ingat nak buka puasa di mana, semayang syak lagi nak buka puasa di mana, nak minum yang apa ini. Ni hati kita. Maka sakitlah hati kita ni. Kerohanian kita ni tak sihat. Hati kita ni tak sihat. Kita nak hati kita ni sihat. Di antaranya caranya berpuasa. Puasa ni untuk menyihatkan kerohanian kita. Apa lagi tanda kata hati kita ni tak sihat? Rohani kita ni tak sihat. Kita buat kemaksiatan, tak rasa benda tu salah. Allah. Kita tinggal semayang, tak rasa benda tu salah. Kita lihat perkara haram, tak rasa benda tu salah. Kita buat perkara haram, kita tak rasa benda tu salah. Oleh kerana tu buatlah program apa sekalipun, hati kita tak boleh berubah. Bila dengar kuliah tiap-tiap malam pun hati kita tak boleh nak rasa penghayatan iman.
Nak buat macam mana? Maka inilah proses Ramadan untuk menahan diri kita daripada mengikuti hawa nafsu, supaya hati kita ni, rohani kita menjadi sihat. Apabila sihat, bersih, maka kita boleh mengingati Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh mengingati Allah Subhanahu wa taala. Macam mana? Sufyanus Tsauri, Imam Sufyanus Tsauri, dia duduk di dunia ni, badan dia ni duduk ketak. Tu bahasa Kedah. Kalau ada orang bukan Kedah menggigil, dia ketak sedia. Orang tanya, wahai Imam, sebab apa menyebabkan kamu ni macam ni? Dia kata, aku pijak bumi Allah Ta'ala ni, aku rasa macam duduk di atas perahu yang nak karam. Takut tanggungjawab aku dengan Allah Subhanahu wa taala tak tertunai. Tu orang yang iman, mata hati keimanannya tinggi, makrifahnya tinggi, yang dinamakan arif billah, orang yang benar-benar mengenali Allah Subhanahu wa taala. Dia takut, dia takut dia tak dapat buat, dia tak menggunakan nikmat dengan cara yang betul. Nikmat hidup, nikmat kesihatan, nikmat ni banyak. Kalau tak diuji, tak rasa nikmat. Macam mana? Contohnya kulit kita. Apabila berdarah, aduh sakit. Oh, baru rasa. Tiap-tiap minit, tiap-tiap saat Allah Ta'ala buat nikmat ni, tak cas pun kepada kita. Tiba-tiba Allah Ta'ala bagi kita ni sesemua. Nak menafas pun bayar. Rupa-rupanya tiap-tiap minit, tiap-tiap saat nafas ni adalah nikmat. Tak cas pun. Udara ni Allah Ta'ala tak cas pun. Kalau rumah kita hangat, panas, kita buat aircon, elektrik, dia kuat-naik. Tapi hak udara Allah Ta'ala buat ni, Allah Ta'ala tak cas pun. Maka wajib kita syukuri. Wajib kita syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian tu Imam Sufyanus Tsauri, dia duduk dalam keadaan risau. Ni orang yang kenal Allah Subhanahu wa taala sebab hati dia elok. Puasa ni kita nak menggarap hati kita supaya dapat kemanisan seperti mereka dapat, yang kita doa tiap-tiap hari dalam sembahyang. Siratal ladzina an'amta alaihim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan seperti mana mereka yang mendapat nikmat di atas jalan agama-Mu. Inilah yang kita minta. Inilah yang kita buat di bulan Ramadan ni, supaya kita dapat menjadi hamba Allah yang sebenar-benar hamba. Jadi kalau kita ni hati kita keras, dengar nasihat, tak masuk nasihat tu dalam hati kita. Di dalam sembahyang tak boleh khusyuk kita, tak boleh mengingati Allah Subhanahu wa taala. Buat kesalahan, dosa, perkara haram, tak rasa benda tu berdosa. Maknanya hati kita sakit. Apabila hati kita sakit, kita kena usaha. Kita kena cari ubat. Nah. Kalau di klinik, di hospital penuh, orang pergi ambil ubat, demam, sakit jantung, darah tinggi, kencing manis dan seumpamanya. Tapi kalau kita sakit kerohanian, banyaknya yang tak cari ubat kerohanian. Kemudian macam mana kita nak bagi hati kita ni bersih? Macam mana nak bagi hati kita ni lembut? Macam mana nak bagi hati kita ni mengingati Allah Subhanahu wa taala? Maka kena ikut proses pengalaman yang dialami, yang ditempuhi oleh orang-orang
yang telah berjaya untuk mentarbiah kerohanian mereka. Yang pertama, dia kena ada proses takhalli, pembersihan. Ni hak bulan puasa ni kita nak bersih hati kita. Takhalli, pembersihan. Nak buat lagu mana nak bagi bersih hati ni? Kena banyakkan istighfar. Ni di bulan Ramadan ni. Banyak kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. At-taubatu an-nadamu. Taubat itu ialah menyesal rukunnya. Yang pertama sekali kena menyesal kesalahan-kesalahan kita dulu. Ya Allah, aku salah tinggal sembahyang. Ya Allah, aku salah jahil tak mengaji. Ya Allah, aku salah tak jaga hati. Nah, kalau ada kesalahan kita dengan Allah, kita bertaubat. Kalau ada kesalahan kita dengan anak Adam, makhluk manusia, kita memohon maaf, memohon ampun. Ni hujung-hujung Ramadan ni, hantar mesej ataupun WhatsApp kepada kawan, mohon maaf zahir dan batin. Dia tahan buat salah apa kat aku, alah maaf sudahlah. Untuk hati kita ni tidak terhijab. Orang nak sampai kepada keredaan Allah ni, kalau ada sangkut dengan orang tak boleh pergi. Dia terkatup, pintu terkatup, terkunci, dia tak boleh pergi, dia tak boleh keluar daripada kampung-kampung tu, dia tak boleh dapat. Melainkan dia kena bertaubat, itu syarat yang pertama. Nak bersih hati kita ni kena bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon keampunan. Inilah di bulan Ramadan perbanyakkan akan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. At-taubatu an-nadamu. Taubat itu ialah menyesal dengan kesalahan-kesalahan kita. Minta Allah Taala ampun dosa-dosa kita. Banyakkan istighfar. Itu cara yang pertama untuk membersihkan hati kita. Baju kita, baju putih kena kotor, maka nak basuh kena buah klorak, kena buah beris dan seumpamanya. Ini peringkat pembersihan. Orang panggil takhalli. Itu kalau kain, kalau hati bersihnya dengan bertaubat, istighfar. Yang kedua, zikrullah. Sama ada tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, takbir, Allahu akbar, tahlil, la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billah. Banyak tu. Kalau demam, maka ubat. Ubat untuk kita ni sihat hati kita, zikir. Start kereta, start motor, main pada rumah, main pejabat, duk bersiu saja tak boleh apa. Tapi kalau subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, insya-Allah moga-moga hati kita kuat sihat. Dan yang ketiga, ini vitamin dia, selawat ke atas junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini kita pergi kepada punca dia dulu, baru boleh kita cerita hal lain. Kalau tak duk cerita balik tak buat. Nah, cerita kelebihan Ramadan semangatlah dewan, balik tak buat juga, termasuk hak orang bercakap. Dia kena pi kat punca dia dulu. Nah, dia kena perbaik kat punca dia tu dulu. Yang pertama hati kita, kerohanian kita. Kemudian proses yang kedua, tahalli, hiasi, bagi jadi elok hati kita ni. Apabila keluar hak kotak, dia main hak elok lah. Apabila kita ni istighfar, berzikir, berselawat, maka hati kita akan rasa lain lah. Dia akan main perasaan di hati kita. Allah Ta'ala hiasi hati kita dengan sabar,
redha, syukur, tawadhu', dan sifat-sifat yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dibentuk oleh Rasul kita kepada umatnya, iaitu menjadi insan, menjadi hamba Allah, yang kita kata la'allakum tattaqun. Moga-moga dengan puasa itu pasti kamu akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini puasa ni untuk membersihkan kita. Moga-moga kita keluar daripada Ramadan, kita akan jadi hamba Allah yang betul-betul kehambaan. Taqwa imtisalul awamil, menjunjung buat apa yang diperintah oleh Allah, wajtinabin nawahi, tinggal yang dilarang. Itu takwa. Buat yang disuruh, tinggal yang dilarang. Ini takwa. Yang disuruh sama ada zahir dan batin kita laksanakan. Yang dilarang sama ada yang dilarang pihak zahir dan batin kita kena tinggal. Dengan puasa inilah tempat yang kita melatih diri kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang ketiga, barulah dapat yang ketiga, tajalli. Baru Allah izin kepada kita boleh ingat dia. Barulah semayang kita rasa lain daripada yang dulu. Barulah kerohanian kita rasa beza daripada yang dulu. Kita pergi kepada kerohanian kita. Jangan biar hati kita ni gelap. Jangan biar hati kita ni keras. Jangan biar hati kita ni terkatut, terhijab, ditakuti. Termasuk di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, qala Allah taala, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum azabun azim. Dikatuk hati mereka. Apabila katuk hati mereka, wa ala sam'ihim, pendengaran mereka. Dengarlah kuliah tak ambil pengajaran. Buatlah program berapa kali pun tak berubah-berubah. Na'udzubillah. Dengarlah kuliah tiap-tiap malam pun tak ada rasa beza pun. Wa ala absarihim, penglihatan mereka dikatuk tidak mengambil penghayatan. Walahum, bagi mereka yang dikatuk hati, pendengaran, na'udzubillah, dan penglihatan mereka, azabun azim, azab Allah amat pedih, amat dahsyat, amat hebat. Na'udzubillah. Itulah ada yang di bulan Ramadan yang tak puasa pun tak puasa, yang tak semayang tak semayang, kerana dah dikatuk hati. Maka perlu kepada doa. Perlu kepada doa supaya Allah Ta'ala jaga kita, supaya Allah Ta'ala memelihara kita, supaya Allah Ta'ala menjadikan kita ni hamba Allah yang sebenar-benar kehambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan munafik, bukan hipokrit, bukan berpura-pura di atas agama dia. Maknanya kita menghayati semuanya daripada penghayatan daripada hati kita yang ikhlas kepada mengamalkan agama di dalam kehidupan kita. Apabila kita dapat macam tu, barulah dapat keikhlasan. Kalau tak, kita ni jam macam-macam dia jadi. Kena kecoh dengan iblis, kena kecoh dengan nafsu, kena kecoh macam-macam. Gagalkan kita untuk sampai kepada keredaan Allah Subhanahu wa taala. Semayang nak tunjuk kat mak mentua. Kalau aku tak semayang, tak pergi mak mentua kata apa pula. Tarawih gagah 8, tak kira pak mentua kata apa pula. Ini orang panggil ibadah dengan riak.
Ataupun tak riak dia jadi ujub, aku hak baik orang lain tak sembahyang, aku main sembahyang. Kalau lagu tu baik, kalau lagu tu samalah macam orang yang tak sembahyang, tak terpakai, tak diterima. Kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah Taala tak suruh beribadah melainkan ikhlas dalam ibadah dan ikhlas di atas jalan agama dia. Jadi kita kena minta kepada Allah, moga-moga dengan Ramadan kali ini betul-betul kita mintalah kepada Allah, moga-moga Allah Taala mendidik kita, membuka hati kita supaya masuk keimanan tu ke dalam hati kita, iman yang ditambah, yang teguh daripada makrifah Allah Subhanahu wa taala sebenar-benar makrifah. Baik, barulah nak jadi insan, baru nak jadi hamba Allah yang elok. Kerana dalam badan kita ni ada nafsu. Nafsu ni dia macam binatang. Tu Nabi mai, Rasul mai, Allah Ta'ala suruh didik manusia ni tukar sifat manusia kepada sifat hamba. Sifat manusia ni ditukar kepada sifat hamba. Makan, binatang pun ada nafsu makan. Pi bazar Ramadan tengok lengkong nak beli, tengok cendol beli, tengok ayak jagung beli, tengok mentabak beli, tengok popiah beli, tengok ayam panggang beli semua. Telan sengkak dia jadi macam ulang sawah. Tu nafsu ulang sawah orang panggil. Kerja bubuh ya. Lepas tu menyandak tak sembahyang maghrib pun tak sembahyang. Tu nafsu macam ulang sawah. Tu Tuhan buat. Tu kita pizu. Kalau orang pizu dengan mata hati keimanan, orang akan lihat, ya Allah, janganlah bagi jadi nafsuku macam ni. Kalau nak belagak, takabur, sombong, macam burung merak dah. Orang mai dekat dia buka. Siapa dia mai dekat dia nak sembung. Orang lain tak boleh lebih pada aku. Tu nafsu burung merak. Kalau sampai dia ni taat sungguh taat sungguh, macam nafsu kata peru, buang mai balik belakang pintu, buang mai balik, buang mai balik. Orang buat apa pun tak apa. Yang kedua, jenis sikit. Katak pisang, dia lompatkan, dia buat style. Lagu tu style, dia ada style. Kata tu nafsu-nafsu yang Allah Ta'ala buat di dalam badan kita ni. Allah Ta'ala campur di antara dua alam, alam muluk dan alam kabir. Alam dunia ni dicampur di antara dua sifat manusia ni. Tu kita menjadi khalifah di atas muka bumi ni. Kita boleh kontrol alam ni. Nafsu binatang ada di dalam badan kita. Sifat malaikat pun Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Kadang-kadang orang cakap, hang ni baik macam malaikat. Itu sifat malaikat baik. Dia ni buah macam hantu raya. Itu sifat binatang. Jadi macam mana kita nak kontrolkan? Maka dengan akal berpandukan kepada syariat, menjadi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Akal yang berpandukan syariat akan memandu kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala.
Baik. Kalau bulan Ramadan tak puasa, lebih teruk pada binatang. Binatang dia tak ada akal dan tak ada hukum. Binatang tak ada akal, tak ada hukum. Kalau orang pun tak puasa sengaja, bukan ada sebab. Kalau ada sebab lain, ni sengaja. Itu Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai sekalian orang yang beriman, difardukan kepada kamu berpuasa. Maknanya puasa ni Allah Ta'ala suruh kepada orang yang beriman. Dengan iman kita puasa. Dulu saya ingat Jajah 3. Ada guru abang-abang ni, dia kata, jom naik motor. Pergi mana? Jom kita pergi kedai mamak. Buat apa? Dia bagi duit, hampir beli ayam kotak. Beli 2, kita 2. Beli roti. Sebab tidak ada penghayatan keimanan, dia kecoh. Na'udzubillah. Itu puasa ni dia perlu kepada iman. Tu Nabi SAW diutuskan umur 40 sampai 53. 52 baru terima solat, 53 baru hijrah. 12 tahun daripada 40 sampai 52 ni kerja apa? Kerja masukkan iman ke dalam hati umat. Keluarkan syirik, masukkan keimanan. Keluar syirik, masuk iman. Tanpa iman tak akan selesai kerja. Tanpa iman tak ada solusi yang terbaik untuk menyelesaikan masalah. Kalau iman elok, anak taat ibu. Kalau iman elok, isteri taat suami, suami bertanggungjawab kepada isteri. Anak bertanggungjawab kepada kedua ibu bapa. Dua ibu bapa bertanggungjawab kepada anak dengan mata hati keimanan. Dengan iman kita menunaikan tanggungjawab kita dengan Allah yang Maha Termulia. Iman. Itu tarbiyah keimanan. Apa dia iman? Wa fussiral iman bitasdiq. Dihuraikan akan makna iman bitasdiq, dengan penerimaan yang benar-benar di dalam hati kita. Ini berhajat kepada kita belajar ilmu keimanan untuk menyempurnakan agama 3. Yang pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Iman, kena belajar ilmu akidah. Belajar apakah Allah ni, sifat dia, kesempurnaan dia apa, dalil dia apa. Rasul ni, apakah sifat dia, apakah dalil dia. Malaikat ni macam mana cara kita beriman. Kitab ni macam mana cara kita kena beriman. Kiamat ni macam mana cara kita nak beriman. Qada dan qadar macam mana cara kita nak beriman. Kerana umat Islam banyaknya dia tahu rukun iman hak 6, tapi dia tak tahu cara untuk beramal. Cara nak beriman tu banyak tak tahu. Tu kena belajar kepada ilmu yang pertama, ilmu iman. Yang kedua Islam, ni hukum fiqh. Syahadah, sembahyang, puasa, zakat, haji ni ibadah. Muamalah, munakahat, jinayat dan ihsan. Untuk menjaga hati kita menjadi ikhlas sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kalau tiga-tiga ni tak cukup kepada kita, belum cukup kita menyempurnakan agama kita. Nauzubillah. Kalau kita mati dalam keadaan belum sempurna, maknanya belum sempurnalah agama kita ketika kita mati. Mati ni bukan kita tahu bila. Kadang-kadang muda pun mati, banyak sekarang ni. Terkejut mati jantung. Na'udzubillah. Kita minta, ya Allah bantulah sebelum kita mati ni, harap Allah Ta'ala bantu untuk kita ni belajar, faham dan amalkan ketiga-tiga ilmu ni. Iman, Islam dan ihsan. Kalau Islam saja tak ada iman, inilah yang berlaku. Rajin ibadat, tak rajin tinggal. Na'udzubillah. Wa fusiral iman bitasdiq, dihuraikan akan makna iman dengan tasdiq, terima. Iman
Al-jazmu, kena jazam yakin 100%, tidak ada ragu-ragu baru dikira iman. Mutabiqu lil haqi, apa yang kita iman betul dengan perkara yang sebenar, an dalilin, dan perlu mengetahui dalil, baru dinama iman. Allah ada ke tak? Ada. Tahu mana? Tak tahu. Mak kata ada, pak kata ada. Itu orang panggil iman taklid, iman ikut orang. Apabila iman ikut orang, apa hukumnya? Berdosa. Kalau semayang tak buat berdosa. Kalau puasa kita ni mampu tak puasa, berdosa. Kerana semua tu perintah. Aqimus salat, tunai oleh mu akan semayang. Wa atuz zakah, tunai oleh mu akan zakat. Kutiba alaikumus siyam, difardukan kepada kamu berpuasa. Kalau hak wajib tak buat, berdosa. Begitu juga perintah untuk kita mengenal Allah, wajib. Fa'lam annahu la ilaha illallah, wajib. Dan yang kedua Islam, syariat, ibadah, muamalah, munakahat, jinayat. Dan yang ketiga ihsan. Umat Islam, dia Islam. Tapi ada orang Islam pergi mencuri di masjid. Masjid Selarong Panjang, dia bos CCTV, mai curi satu family. Dengan anak-anak dia angkut semua. Na'udzubillah. Kalau anak kecil pun ajak jadi kawak dah, besar jadi apa? Na'udzubillah. Di Selarong Panjang. Nah. Katanya orang Melahian dapat tangkap. Dia buat main serita. Keluarga dia main mencuri daripada pak sampai anak. Na'udzubillah. Sebab apa ni? Islam keturunan. Islam daripada keturunan, tetapi tidak daripada tarbiyah. Rasul SAW mentarbiah sahabat dengan iman. 12 tahun duk tarbiah iman. Apabila diberi iman, yang wajib ditaati, kemaksiatan terus ditinggal. Padahal dulu jadi adat kebiasaan ni pak, minum arak, berzina, mencuri, merompak, bunuh anak. Tapi dia boleh tinggal semua tu oleh kerana iman. Oleh kerana iman. 40 lantik menjadi Rasul, 52 baru semayang. Kita jangan semayang 52. Pasal apa tak semayang? Aku baru 30. Nabi pun 52. Jangan lagu tu. Kita balik, wajib menunaikan semayang. Sebab syariat tu dah kita dapat dengan sempurna. 53 berhijrah. 2 tahun duduk di Madinah, baru diperintah berpuasa. Apabila puasa, dalam tahun yang sama diperintah berjihad. Ni kemuncak ibadat. Orang lah kira nak berjuang, tapi dia tak buat ni step yang pertama iman, yang kedua sembahyang, kemudian berpuasa. Dia kena ikut step yang Nabi atur. Dia kena ikut apa yang Nabi atur kepada kita. Allah Ta'ala mentarbiah Nabi Rasulnya yang pertama dengan iman, kemudian diberi salat, kemudian diperintah berhijrah. Dah berhijrah 2 tahun diperintah pula berpuasa. Dalam tahun yang sama diperintah berjihad. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Apabila kita ni dah bersih dah kerohanian kita, baru diperintah berjihad. Nak berjihad pun Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala sebut wajahidu wajahidu bim amwalikum. Berjihadlah kamu dengan hartamu. Korban harta dulu. Wa anfusikum, baru diri kamu. Kalau kata pun kita duduk kedekut jalan Allah, macam mana kita nak korbankan diri kita melainkan pada bohong ya? Macam mana kita nak mengkorbankan semua ni? Dengan kita membersihkan diri kita menjadi sebenar-benarnya hamba Allah yang sebenar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Ramadan adalah hadiah Allah kepada kita. Banyak kelebihan. Di antara 12 bulan
Inilah penghulu segala bulan, iaitu Ramadan, yang banyak kelebihan-kelebihan yang kita maklum, yang kita telah dengar daripada guru-guru kita yang menyampaikan kepada kita. Banyak kelebihan dia, yang seperti kita sebut tadi. Amalan sunat diberi pahala seperti kita buat yang fardu. Kita buat yang fardu digandakan kepada 70. Kemudian bulan ni pula diturunkan akan Quran, diturunkan kepada kita Al-Quran. Banyak kelebihan. Ini di antara perkataan Imam Abdullah Al-Haddad di dalam bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab suci Al-Quran, dan dipilih di antara malam-malamnya suatu malam Lailatul Qadar, yang mana ia adalah malam tu terlebih utama daripada 1000 bulan. 1000 bulan ni ialah kiraannya 83 tahun. Jadi bulan Ramadan ni bulan yang diturunkan Al-Quran kepada kita. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudal linnas. Bulan Ramadan diturun padanya akan Al-Quran, menjadi petunjuk kepada sekalian manusia. Wa bayyinati min huda wal furqan. Di dalam bulan Ramadan itulah diturunkan Al-Quran yang menjadi petunjuk bagi manusia dan keterangan dari petunjuk itu, dan membezakan di antara kebenaran dan kesesatan. Jadi bulan Ramadan ni bulan diturunkan Al-Quran. Zalikal kitab, ini kitab Al-Quran, la raiba fih, tidak ada syak ragu-ragu, hudal lil muttaqin, menjadi petunjuk kepada orang yang bertakwa. Macam mana cara kita beriman dengan Quran? Wajib kita yakin Al-Quran ini semuanya daripada Allah, turunkan kepada Rasulnya, dan semua isinya adalah benar, dan wajib kita terima dan patuhi. Seluruh apa dalam Quran adalah benar. Zalikal kitab, ini kitab Al-Quran, la raiba fih, tidak ada syak ragu-ragu, hudal lil muttaqin, menjadi petunjuk kepada orang yang bertakwa. Dalam Quran ni ada hukum hakam, ada bab iman, bab Islam, bab ihsan, bab hukum hakam, cerita-cerita mengenai pengajaran, cerita-cerita mengenai perkhabaran gembira dan seumpamanya, peringatan dikhabarkan oleh Allah melalui Al-Quran. Maka di dalam bulan Ramadan ada nuzul Quran. 17 Ramadan Allah Ta'ala menurunkan Quran. 17 Ramadan malaikat Jibril alaihissalam pergi salin semua 30 juzuk tu di Lauh Mahfuz dan disimpan di langit yang ketiga, Baitul Izzah. Di bumi ada Kaabah. Langit ketiga Baitul Izzah, tempat simpan Quran. Langit ketujuh Baitul Ma'mur, tempat tawafnya para malaikat. Sehari 70,000 di langit yang ketujuh. Jadi pada malam nuzul Quran, malaikat Jibril salin semua 30 juzuk, simpan di langit yang ketiga. Kemudian diturunkan sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit selama 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah Al-Munawwarah. Maka semua isi Al-Quran ini perlu kita ikuti dan amalkan. Kita tanya apa kedai ni sampai gantung 4 penyuruh wa may yattaqillah, dia kata ni ayat pelari. Abang tak dia bagui hang gantung ni pada hang gantung hak lain, tapi bukan suruh takat gantung, suruh amal. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kena bertakwa, barulah Allah Ta'ala buka pintu rezeki yang mana dia mai tu tak sangka-sangka, tak disangka-sangka. Tu kita kena patuh syariat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keberkatan taat kepada Allah Ta'ala tu, Allah Ta'ala bagi rezeki pula yang berkat. Rezeki berkat ni macam mana? 1,000, 1,500, 2,000 cukup.
Tengah orang 4,000 tak cukup lagi. Pelajar-pelajar pondok duit RM2 dalam poket kadang-kadang tak rasa apa. Kita duit 200 duk risau aku ni ke mana mampu dah. Itu kita perlu kepada rezeki yang berkat. Apa dia berkat? Ziyadatul khair al-ilahi, bertambah kebajikan yang Allah Ta'ala kurnia. Berkat kehidupan, berkat masa, berkat rezeki, berkat kerja, berkat kenderaan, berkat kehidupan, berkat pakaian, berkat rumah tangga. Itu semuanya kita nak ada keberkatan. Berkat umur macam mana? Kuih tua, kuih baik, kuih tua, kuih taat kepada Allah Ta'ala, bukan kuih tua kau mampu. Ni kuih tua, malam-malam piduk kedai dandut. Orang malam-malam piduk di masjid, di surau. Ni rambut beruban dah, piduk di kedai dandut lagi. Rumah kata pi, kubur kata mai lah. Tak sedang lagi, na'udzubillah. Itu tidak ada keberkatan. Berkat ziyadatul khair al-ilahi, bertambah kebajikan. Berkat kenderaan lagu mana? Dia tak buat kelaku, tak tahuan. Dia nak rosak, dia rosak di rumah. Ni sat-sat mampuih tengah highway, sat-sat mati tengah jalan, sat-sat aksiden, sat-sat macam-macam. Jual buanglah kereta tu. Dia buat kelaku, dia tak jaga kita. Berkat rumah orang suka main. Ni buat rumah sampai orang tak main, tak ada berkat. Berkat isteri, taat kepada perintah kebaikan yang suami suruh. Dia tak bantah. Jom pergi tarawih, jom pergi tarawih, tak mau. Tu bantah. Tu kena didik. Tu guru saya almarhum Tok Isoleh Syekh rahimahullah taala, dia kata orang lelaki kena bagi isteri tidur belah kiri, jangan bagi isteri tidur belah kanan. Kalau tidur belah kanan, dia melawan kita. Maknanya kalau dia tidur belah kanan, malam ni suruh dia pergi belah kiri. Pasal apa? Kata tak apa. Tu dia. Asal kejadian dia daripada sebelah kiri kita. Maka kita kena mendidik dengan cara yang berhikmah, kerana dia bengkok daripada tulang yang bengkok. Maka kena berhikmah membetulkan akan tulang itu. Itu berkat. Berkat masa, berkat kehidupan, berkat ilmu. Boleh kita beramal dengan ilmu itu. Berkat harta, boleh kita cukup, rasa cukup, dan banyaknya harta ni ke arah kebajikan. Itu berkat harta. Baik, dalam bulan ni juga inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadr khairum min alfi syahr. Jadi pada bulan ni juga ada Lailatul Qadar. Yang mana Lailatul Qadar tu kalau kita ibadat berbetulan dengan malam tu, digandakan akan pahala kita macam kita ibadat 1000 bulan. 1000 bulan ni sama dengan 83 tahun. Jadi orang yang cerdik, kita mestilah mau ke arah tu. Kalau orang tanya mau tak kerja gaji banyak, tentu mau kalau orang cerdik. Begitu juga Allah Ta'ala bagi kepada kita bonus. Malam Lailatul Qadar ni, malam apabila kita tu beribadah di malam tu, paling-paling tak doa. Maka kalau bertepatan malam tu kita ibadah, seperti kita menghidupkan 1000 bulan ibadah bersamaan 83 tahun kita ibadah. Tapi jangan jadi macam orang dulu-dulu. Sebahagianlah dia pasang pelita, pelita 7 likur, dia kata. Buat apa? Nak sambut Lailatul Qadar. Lepas tu duk nganga minum kopi, duk pulas agak daun. Puih duk isap. Pasal apa? Nak tunggu Lailatul Qadar, nak sambut Lailatul Qadar.
bukan lagu tu. Dia nak tunggu benda pelik-pelik, pokok sujud, bukan semua jadi lagu tu. Apabila lail malam al-qadar ditentukan akan qadar. Macam kita ni bajet tahunan. Malaikat ni tugas ni banyak ni, malaikat ni tugas ni, malaikat ni tugas ni. Maka malam perayaan bagi malaikat 2 malam. Yang pertama nisfu Sya'ban, yang kedua Lailatul Qadar. Kita dua hari raya, Aidilfitri, Aidil Adha. Malaikat 2 malam Lailatul Qadar perayaan mereka, dan yang kedua nisfu Sya'ban. Malam tu kalau kita berdoa, insya-Allah Allah Taala akan terima doa kita. Kita bukan hamba Ramadan, kita bukan hamba Lailatul Qadar, kita hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita ibadah kerana nak keredaan Allah Subhanahu wa taala. Syarat nak dapat Lailatul Qadar, jangan niat nak kejar nak dapat Lailatul Qadar tu. Syarat nak dapat Lailatul Qadar mesti kita ibadah kerana Allah semata-mata. Nah. Ni ada seorang ulama keluarga Pak Chuhim Gajah Mati. Tok Wan dia nama Syekh Wan Mustafa. Pak Chuhim Wan Ibrahim, ayah dia Wan Abdul Qadir. Wan Ibrahim bin Wan Abdul Qadir bin Wan Mustafa. Wan Mustafa ni lah kita nak cerita ni. Di belah Benang Daya. Buat rombongan lah. Boleh saya bawa. Ya, pakat satu bas kita bawa rombongan pergi tengok. Tani ni seronok. Makan dia hak Melayu dulu-dulu, hak tak ada di Malaysia, ada di sana. Saya pergi banyak kali, dia tak puas. Seronok. Dengan budaya dia macam 60-an dulu, Melayu dia, makanan dia dan seumpamanya, adat kebudayaan dia. Kalau di petani, dia akan kita tengok anak dara naik motor, dia tak naik macam tu, dia duduk tepi. Macam orang dulu-dulu belah kita ni lah. Lah ni tak ada dah belah kita. Kita boleh tengok di sana. Adat Melayu dia jaga lagi. Kemudian Syekh Wan Abdul Qadir ni dia kampung Benang Daya. Dulu ni bukan orang buat tandas dalam rumah, orang buat tandas tu di luar. Korek telaga. Maka pada bulan Ramadan tahun tu dia turunlah nak mai ambil sembahyang di telaga dia tu. Di kampung Benang Daya. Dia ingat ranting pokok tu patah. Kemudian dia buka baju, dia sangkutlah atas ranting pokok tu. Dia ambil wudu. Habis ambil wudu, tiba-tiba dia tengok baju dia, pokok tu naik balik. Pokok tu tunduk, naik balik. Dia yakin malam tu malam Lailatul Qadar. Dia berdoa apa? Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah 7 keturunan aku ni alim besar-besar kesemuanya. Anak dia 4 orang alim. Yang pertama Syekh Ahmad Zain, ayah Syekh Ahmad, alim. Yang kedua Syekh Mustafa, alim. Yang ketiga Syekh Abdul Qadir, ayah Pak Chuhim, alim. Nah. Kemudian anak dia Syekh Abdul Latif, alim. 4 orang anak dia alim semua. Mengajak buka pondok semua. 3 orang mati di Mekah, seorang mati di Bangkok. Cucu-cucu dia alim. Cucu dia Syekh Ahmad hak karang kitab Faridatul Faraid. Padae karang kitab Baqarah. Pak Chuhim adik Padae buka di Gajah Mati. Anak Pak Chuhim, Pak Nyai Zuddin, Pak Ngahpa almarhum mati. Semuanya alim. Anak Pak Nyai Zuddin mengaji agama, alim. Allah kurniakan, Allah Ta'ala kabulkan doa pada malam tu. Maka kalau dapat Lailatul Qadar malam tu, doa apa? Ni dia kemuliaan Allah Ta'ala buat dalam 12 bulan. Mulianya Ramadan. Dalam seminggu mulianya Jumaat, Isnin. Jumaat bagi umat, Isnin bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam Jumaat pula ada dikhususkan yang paling mustajab doa
ketika khatib duduk di antara dua khutbah. Maka doa ni dia ada hari yang baik dan ada tempat-tempat dia. Kita kena tengok semua. Ud'uni astajib lakum, berdoa nescaya Allah Taala akan terima. Kalau di rumah dengan masjid, baik doa di masjid. Kalau Malaysia dengan Mekah, baik doa di Mekah. Di Mekah, di mana tempat yang mustajab? Kaabah tu 4, maka yang mustajabnya di depan pintu Kaabah. Dia ada cara-cara dia. Maka Ramadan ni hak mana yang paling mustajab? Yang pertama sekali, tiap-tiap hari kita boleh buat sebelum buka puasa tu. Sebelum buka puasa tu kita berdoa. Ya Allah, masuklah iman, tetaplah iman. Ya Allah, bagilah taufik untuk mengamalkan agama. Ya Allah, murah rezeki yang halal. Lepas tu mintalah hak dunia, minta hak akhirat dulu baru hak dunia. Begitu juga malam Lailatul Qadar. Macam mana nak tahu malam Lailatul Qadar ni? Almarhum Tok Soleh dia kata macam ni yang senang. Buat daripada 1 Ramadan sampai hak yang akhir, insya-Allah malam tu di antara tu kita kepung semua. Tengah-tengah tu dapat kat kita. Dapat kat kita. Kita buat, kita hamba Allah Taala, kita hidupkan sebulan Ramadan. Bukan kita ni macam tikam budak-budak duk beli rumput tikam. Tikam beli ni tak kena 24. Hak ni beli pula tak kena. Kena. Bukan lagu tu duk cari Lailatul Qadar. Bukan macam budak main tikam tu. Nah. Kita amalkan daripada 1 Ramadan, kita hidupkan sampai akhir Ramadan. Insya-Allah tengah-tengah tu adalah Lailatul Qadar. Moga-moga dapat kepada kita. Maka ulama kata doa yang mahal. Ya Allah nak kereta, kereta ni hak doa murah-murah ya. Nah, doa hak mahal, kerohanian kita. Ya Allah, bukakanlah hatiku ya Allah untuk mendapat iman. Ya Allah, tambahlah iman ya Allah. Berikanlah untuk menghayati agama Islam, untuk mendapat perasaan iman, untuk merasai kelazatan iman. Banyakkan ya akhirat. Ya Allah, selamatkanlah daripada fitnah dunia, fitnah akhirat, fitnah dajjal. Selamatlah keturunan kami, selamatlah zuriat kami. Barulah kita susuli doa hajat dunia kita. Hak tak menikah, doa boleh menikah. Hak menikah tambah lagi. Nah, bab orang perempuan bab tambah lagi ni dia tak puan nak sedap dengar. Hak tu murah. Doa hak mahal. Nah, doa hak mahal. Doa bagi jadi faham agama, boleh beramal dengan agama, nah, dapat syurga. Doa hak paling mahal, minta syurga. Minta syurga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta syurga. Baik. Ni kita nak berhenti dah. Memang cemuih lah. Nah, sebab nafsu ni dia tak suka kepada perkara-perkara yang macam ni. Nah. Baik, ni sebagai nasihat kepada diri saya sendiri. Moga-moga Allah Taala bantu kita semua dan sama-sama kita mengambil manfaat. Jadi yang pertama tadi, kemudian Nabi sebut huwa syahrus sabri. Bulan Ramadan ni adalah bulan sabar. Was sabru, dan sabar itu sawabuhu jannah. Sabar itu balasannya adalah syurga. Bulan Ramadan ni bulan sabar. Tak makan, tahan nafsu. Dan sabar itu balasannya adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafir. Dunia ni penjara bagi orang mukmin. Penjara ni nak bebas tak boleh ya? Nak bebas sangat tak boleh. Duk cara penjara dah. Duk cara-cara penjara. Masa semayang kena semayang, masa puasa kita kena puasa, kena taat. Sebab ad-dunya sijnul mu'minin, dunia ni penjara bagi orang mukmin. Wa jannatul kafir, syurga bagi orang yang bukan Islam. Kita tak makan, depa boleh makan bulan Ramadan. Syurga depa biar-biar kat depa lah.
Kita doa moga-moga mereka mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila kita ni ad-dunya darul amal, dunia negeri beramal, wal akhirah darul jaza, negeri akhirat kita terima balasan. Dunia tempat beramal, akhirat terima balasan. Dunia ni susah sangat. Tu Nabi sebut Ramadan ni bulan kesabaran, sabar ni balasan dia syurga. Sabar ni balasan dia syurga. Baik. Jadi apa kesimpulan kita pada hari ini? Yang pertama, jadikan Ramadan ni sebagai medan madrasah tarbiyah nafsu kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Minta doa, minta Allah bantu kita. Dengan jaga nafsu ni, minta Allah Ta'ala sihatkan kerohanian hati kita. Satu. Yang kedua, di bulan Ramadan ni banyak ganjarannya. Pahala dia berganda-ganda. Maka banyakkanlah kita ni beramal di bulan Ramadan. Dan jangan Ramadan saja, kita bukan hamba Ramadan. Lepas Ramadan pun kena teruskan. Kemudian dalam bulan Ramadan Allah Ta'ala tolongkan Quran. Quran ni ikutan pedoman kita. Nak faham Quran, belajarlah ilmu agama kepada 3 ilmu yang utama tadi: iman, Islam dan ihsan. Kemudian di dalam bulan Ramadan ni ada Lailatul Qadar, yang mana sekiranya bertepatan doa kita pada malam tu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan amal ibadah kita digandakan sehingga 1000 bulan bersamaan dengan 83 tahun kelebihannya. Kemudian berdoalah kita pada ketika nak buka puasa dan malam-malam. Habis tak ada, kita berdoa sebelum kita nak tidur. Sekiranya berbetulan pada bulan pada malam tu malam Lailatul Qadar, moga-moga Allah Taala terima doa kita. Baik. Terakhir, kita nak bagi kenal diri kita ni, nafsu kita ni ada 7 peringkat. Dia kata jangan lama 7. Ya, tak lama, saya pun nak balik awal. Sebab gastrik. Sekali dia main pedih, dia kena tidur sat. Tapi Allah Taala buat, kalau tak puasa teruk. Tapi kalau puasa dia rasa pedih sikit, lena sat, lega balik. Tu hikmah Allah Taala buat. Allah ni okey lagi. Okey lagi. Ustaz okeylah, kami tak boleh ha? Baik. Untuk mengenal diri kita, dalam diri kita ni ada 7 peringkat nafsu kita. Yang pertama amarah. Ini macam binatang lah. Makan, minum, berjalan dan seumpamanya. Kalau kita tak tingkatkan nafsu kita ni, kalau kita biar macam ni, lebih hina daripada binatang. Kita tengok bewak tengah jalan duk cium. Kalau orang duk cium tak nikah tengah jalan, macam teruk lebih pada bewak lah. Bewak tak ada akal, bewak tak ada hukum hakam. Tu dia tak ada pejabat agama untuk bewak. Tu nafsu amarah. Kalau kita biar macam tu, lebih teruk daripada binatang. Na'udzubillah. Amarah yang pertama. Yang kedua kita, yang dinamakan lawamah. Takat dua ni lekeh. Takat kita duduk macam ni lagi, kita kena bangunkan lagi kerohanian kita bagi matang. Nak bagi matang rohani macam mana? Tengok nafsu, tengok budak. Nak kenal nafsu, tengok budak. Anak kita umur 3 tahun, umur 2 tahun, tengok macam mana. Tak boleh sabar. Tahu-tahu nak wow teriak, tak boleh sabar langsung. Lepas tu cukup-cukup nak riak akan amalan mereka. Kau kata ni saya buat, adik kata dah, adik buat dulu. Hak baik nak bagi mention depa yang buat. Riak. Itu nafsu.
Kalau umur 90 tahun macam nafsu budak, tak matang macam budak tak boleh nak sabar, tak boleh redha, perongoh. Nafsu yang kedua, lawamah. Apa dia nafsu lawamah ni? Dia reti hukum hakam, dia reti puasa wajib, tapi kadang-kadang dia main nafsu dia tewas, dia tak puasa. Tak ada sebab apa pun, sengaja. Contoh, dia tahu sembahyang wajib, tapi kadang-kadang tertewas dengan nafsu, tertinggal sembahyang. Dia tahu kata wajib, tak sembahyang berdosa, dia qada balik. Ni nafsu yang kedua. Kalau duduk lagu ni tak larat, lemah. Dan yang ketiga, mulhamah, diberi ilham, jangan ikut nafsu. Buka puasa, nafsu kata malam ni tak keluar tarawih, kita pergi lepak kedai kopi, minum kopi. Maka orang yang diberi oleh Allah nafsu yang ketiga ni diberi ilham. Bulan Ramadan ni bulan yang satu-satunya bulan ada tarawih. Bulan lain tak ada. Habis tak ada, kita buat 8, lagi kita pergi minum, pergi 3 pun diberi ilham. Jangan turut nafsu. Ni yang ketiga. Nak bina yang ketiga ini, kena bina suasana, kena ada kawan untuk mendidik kita. Ar-rajulu ala dini khalilihi. Seseorang mengikut temannya. Ar-rajulu ala dini khalilihi. Seorang itu mengikut agama kawan dia. Kalau nak elok agama kita, kena kawan orang yang elok lebih pada kita. Jangan kawan teruk pada kita. Kita nak pergi masjid, start kita ni, hello, jom pergi kedai kopi, jom. Kawan dengan dia. Tapi kawan dengan orang yang lebih pada kita. Kita ni papai buka puasa, rasa tak larat nak ni, call, jom kita pergi masjid Zahir malam ni. Masjid lain pukul 10 suku ya, masjid Zahir pukul 11 ya. Jom kita pergi. Kita pun malu Allah pergi. Mula-mula pergi dengan malu dulu, lepas tu dia pergi dengan ikhlas. Dia macam mana? Kawan orang perempuan sama perempuan, hak sama jual tudung. Kita pun hak tak jual-jual juga. Orang lelaki tak minat cincin, kawan dengan orang suka minat batu cincin, lama-lama boh juga cincin. Ar-rajulu ala dini khalilihi. Tak minat bola, tapi kawan dengan orang minat bola, lama-lama isyuk juga no. Ar-rajulu ala dini khalilihi. Maka nak dapat yang ketiga, jangan ikut nafsu, kena bina tim untuk semangat kepada ketaatan, kebajikan. Kemudian apabila nafsu yang ketiga, dia akan sampai nafsu yang keempat, mutmainnah. Tenang dengan agama. Kalau boleh duduk dalam kuliah ni rasa tak apa. Kalau tak ada kuliah tak boleh duduk. Kalau tak pergi masjid rasa sahabut. Kalau pergi masjid tenang. Ini mutmainnah. Dia jangan ingat kita hak 4 ni duk 4 tu dak. La ni boleh jadi 4, sat lagi boleh jadi turun nombor 1 balik. Nauzubillah. Jadi kita kena ukur sama ada yang pertama kah nafsu kita turut hawa nafsu, ataupun yang kedua kah lawamah, ataupun yang ketiga mulhamah, ataupun mutmainnah. Mutmainnah ni dia seronok dengan kebajikan. Kalau tak ada kebajikan dia tak boleh duduk. Dalam ketaatan ni dia suka sangat. Dia masuk NGO nak tolong nak tolong ni, dia buat aktiviti kemasyarakatan, dia buat aktiviti masjid dan seumpamanya. Dan apabila dapat nafsu yang keempat ni, kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menaikkan lagi martabat kita. Apabila dapat mutmainnah, tenang dengan agama, kita akan diuji. Kadang-kadang sakit, lega sakit, dia main ujian dengan keluarga. Masalah keluarga settle, dia main masalah duit. Masalah duit settle, dia main masalah kawan-kawan. Maka kita kena kuat. Kita kena ada kekuatan untuk sabar dan doa kepada Allah. Moga-moga kita ni tak patah balik. Moga-moga kita ni istiqamah. Fastaqim kama umirta. Istiqamahlah seperti yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam masalah iman, Islam dan ihsan.
Dapat hak nombor 4 ni pun tak apalah. Tak apalah. Ni diberi oleh Allah taufik. Apa dia taufik? Tenaga untuk taat. Kalau tak ada taufik, namanya khizlan. Duduk dalam kuliah 5 minit dia rasa penin. Duduk kedai kopi 5 jam pun tak apa. Tu khizlan, tak ada taufik, na'udzubillah. Kita minta Allah Ta'ala kurniakan taufik. Ni yang kelima. Keempat. Kemudian yang kelima, hak ni tinggi lagi lah. Radiyah. Kita redha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada lah dengki dengan orang. Tak ada lah kita ni macam ni, tak ada. Kita redha apa yang Allah Ta'ala bagi, yang terbaik kepada kita. Kemudian yang keenam, maradiyah. Allah redha dengan nafsu kita. Ketujuh, kamaliyah. Menjadi hamba Allah yang sempurna, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam insanul kamil, insan yang sempurna. Wa afdhalul khalqi 'alal itlaq nabiyuna, sebaik-baik makhluk ialah nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi akhlak nabi, dia tak mau bagi orang susah hati, lemah perut. Maka oleh kerana tu saya terpaksa kena berhenti. Nah, itu di antara akhlak Tok Guru Haji Soleh, guru saya rahimahullah. Dia kata, kita duduk di depan ni jangan duduk pulun kita seorang. Tengok perhati orang sama. Nah, duduk kilas 2-3 kali tu cemuihlah kami ni panjang-panjang. Puasa pula. Duduk tengok jam 3-4 kali ni fahamlah, nak suruh berhenti tak gamak dah. Jadi kena berhenti. Yang baik semua daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala kekurangan daripada diri saya sendiri. Moga-moga Allah Ta'ala hidupkan hati kita supaya dapat menghayati Ramadan, dan Allah Ta'ala memberi kepada kita kemanisan dalam menghayati agama seperti Allah Ta'ala memberi penghayatan kepada kekasih-kekasihnya. Dan moga-moga dengan berkat majlis ini Allah Ta'ala memberi kebaikan kepada kita di dunia dan di akhirat. Dan Allah Ta'ala mengangkatkan segala musibah, segala kesulitan, segala kepayahan daripada kita, sama ada kesakitan ataupun hutang. Minta Allah Ta'ala perluaskan dan mempermudahkan kepada kita. Dan moga-moga orang yang menghidupkan majlis hari ini dimuliakan oleh Allah di dunia dan akhirat, dan diterima amalnya sebagai amalan yang ikhlas. Dan moga-moga kita semua pada hari ini, begitu juga anak isteri cucu-cucu kita, dijadikan hamba Allah Ta'ala yang sebenar-benarnya hamba, yang ikhlas di atas jalan agamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam, wa huma min a'zami ni'am, wa kafa bihima min ni'mah. Raditu billahi rabban wa bil islami dina, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa nabiyyan wa rasula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.